Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam slot Hikmah Duha. Okey, yang kita akan membicarakan, yang akan kita kongsikan berkaitan dengan tajuk yang sangat kita seronok bila mana mendengarnya. Apakah tajuk tersebut? Tajuk tersebut adalah perniagaan yang menguntungkan. Masya-Allah, apa itu perniagaan yang menguntungkan? Mari kita tengok. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan ini daripada surah Fatir, ayat yang ke-29 dan 30. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Masya-Allah. Di sini ayat ini Allah Taala sebut kepada kita ada 3 golongan. Yang mana golongan ini, mereka ini tak lain dan tak bukan mengharapkan berniaga, suatu perniagaan yang menguntungkan. Apa perniagaan tersebut? Jadi 3 golongan inilah yang selalu sentiasa untuk mendapat keuntungan. Kita tengok yang pertama. Golongan yang pertama itu adalah alladzina yatluna kitaballah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan alladzina yatluna kitaballah? Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Membaca kitab Allah ini, mereka ni membaca dan juga mentadabbur serta mengamalkan. Jadi golongan inilah yang masya-Allah mereka ni berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang diorang kutip, yang kumpul untuk dapatkan keuntungan ini. Lain kalau kita berniaga biasa ni. Tapi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, rezeki yang Allah Taala akan anugerahkan sangat-sangat banyak. Kita tengok salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maka ada 3 huruf kat sini. Baik. Apa yang dimaksudkan oleh hadis ini daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca daripada Al-Quran itu man qara'a harfan, 1 huruf, maka baginya falahu hasanah, baginya 1 pahala, 1 kebaikan. Dan wal hasanatu bi'ashri amsalha, masya-Allah, akan digandakan dengan 10 pahala. Dan Nabi sambung lagi daripada hadis ini, la aqul alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif itu, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf,
Mim itu satu huruf, maka dapat 3 huruf kat sini. Kali dengan 3 dapat 30 pahala. Masya Allah. Nampak tak? Sangat menguntungkan. Kalau kita baca Quran, akan bertambah lagi pahala kita. Yang ni yang kita nak rebut untuk dapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada 3 golongan. Cuma nak dibahaskan pada peringkat awal ini lebih kepada golongan yang pertama. Kita nak bagi tekan, nak tekankan golongan ini supaya kita ni berusaha untuk mencapai salah satu golongan daripada 3 golongan. Tapi nak dapat 3 pun tak ada masalah. Silakan. Masya-Allah. Baik. Macam mana kita nak rasa nikmat dalam nak mencapai golongan ini? Kita tengok Al-Quran itu ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Al-Quran yang pertama merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kitab manusia, bukan kitab makhluk-makhluk yang lain, tapi kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala akan jaga dia. Allah Taala akan beri apa saja kepada hamba dia yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Baik, seterusnya kitab mahfuz yang terpelihara. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala akan jaga. Maka kalau kita baca Al-Quran, Allah Taala akan jaga kita, insya-Allah. Baik, yang ketiga, Al-Quran itu adalah bersifat dengan mukjizat. Tak ada siapa pun yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Maka kalau kita ini berusaha untuk membaca Al-Quran, masya-Allah, alangkah bertuahnya kita, sebab seluruh pelusuk di muka bumi ini, di dunia ini, Allah Taala cabar, cuba buat seperti mana Al-Quran, tak ada siapa yang mampu. Maka bertuah kalau kita dapat membaca ayat Quran tersebut. Baik, jadi kita dah nampak dah sedikit sebanyak berkaitan dengan kehebatan Al-Quran. Maka kenapa kita tidak berusaha untuk mendapatkan keuntungan ini? Kita cari, berusaha bersama-sama mempelajari akan Al-Quran, membaca akan Al-Quran, mentadabbur akan Al-Quran dan juga beramal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk mendapatkan seperti mana golongan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat Al-Quran ini, kitalah orang yang akan mendapat keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita jugalah akan menjadi orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Jadi sekadar itu dulu, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada kali ini menjadi semangat kepada kita untuk terus kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pertemuan yang seterusnya kita akan sambung lagi, 2 lagi. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan teruskan. Jadi asalnya sekadar itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesudian untuk mendengar, dan insya-Allah kita beramal bersama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.